Saya Nurul Datuk Sakinah binti Zainuddin. Saya Nurul Salwani binti Abdullah. Saya Raja Putri Namarinah binti Raja Bahrain. Saya Khairah Shauna binti Ahmad Nazri. Falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia telah menjadi titik lonjakan terhadap usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi emosi, intelek, rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Namun begitu, sejak pandemik COVID-19 melanda bukan sahaja di Malaysia, malahan di seantero dunia, menyebabkan pembelajaran jarak jauh atas talian ini diaplikasikan kepada semua pelajar, terutamanya di institusi pengajian tinggi. Oleh hal yang demikian, pelajar-pelajar dikehendaki untuk memulakan semester baru di rumah sementara aktiviti pembelajaran menggunakan mod pembelajaran jarak jauh atas talian. Terdapat 3 objektif kajian iaitu mengkaji tentang matlamat, falsafah pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atas talian. Yang kedua, mengkaji kesan pembelajaran jarak jauh atas talian terhadap pelajar. Yang ketiga, mengenal pasti langkah-langkah untuk menangani masalah dalam proses pembelajaran jarak jauh atas talian bagi memastikan falsafah pendidikan kebangsaan dapat dilaksanakan. Menurut Akta Pendidikan 1996, Akta 550 Kementerian Pendidikan Malaysia, pendidikan di Malaysia merupakan satu inisiatif kerajaan secara berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara keseluruhan dan bersepadu dalam pembangunan rakyat Malaysia yang seimbang serta harmonis dari segi pembentukan intelek, emosi, rohani dan jasmani berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Inisiatif ini melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang, berketerampilan membawa diri, berakhlak mulia, dalam beretika, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri yang bakal memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran Malaysia. Keseluruhannya, matlamat falsafah pendidikan Malaysia membentuk rakyat Malaysia yang sempurna serta menghayati ciri-ciri seperti kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, memiliki sasiah diri yang seimbang dan membentuk perpaduan di manakala matlamat pendidikan di Malaysia melalui Kementerian Pendidikan Malaysia 2001 menyatakan bahawa selain mencukil perkembangan potensi individu secara seimbang dan menyeluruh, pendidikan di Malaysia juga bermatlamat untuk melahirkan rakyat Malaysia yang taat setia kepada raja dan negara, mengurangkan perbezaan jurang di antara kaum majoriti iaitu Melayu, India dan Cina dengan membekalkan fasiliti asas pendidikan kepada golongan yang kurang berkemampuan, melahirkan rakyat yang bertanggungjawab serta berkemampuan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Melahirkan rakyat yang progresif dalam melaksanakan tugasan secara produktif untuk menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan ekonomi negara Malaysia di samping membentuk rakyat agar boleh memahami dan mengamalkan cita-cita dan prinsip demokrasi mengikut perlembagaan. Pada COVID-19 yang melanda dunia, kaedah pembelajaran secara dalam talian sangat dialu-alukan oleh pihak kerajaan dalam menangani rintangan pembelajaran yang dihadapi. Ini dapat dilihat pengaplikasian pembelajaran melalui peringkat sekolah rendah, sekolah menengah maupun di universiti, yang di mana pembelajaran secara skala besar telah dikecilkan kepada skala individu. Menerusi laman sesawang Akhbar Cina Harian pada 29 Disember 2020, Akhbar mengulas mengenai cabaran mengajar dalam talian. Penutupan Pusat Pengajian Tinggi dan sekolah sejajar dengan Perintah Kawalan Pergerakan memberi cabaran baharu kepada warga pendidik dalam memastikan pelajar dapat meneruskan pembelajaran. Pembelajaran secara talian yang dipraktikkan Kementerian Pendidikan Malaysia terbukti banyak membantu para pelajar untuk berinteraksi dengan pengajar. Para pengajar turut menggunakan media sosial dalam menyampaikan ilmu pengetahuan mereka melalui app seperti WhatsApp, Telegram, Google Meet dan Zoom. Bagaimanapun, keberkesanan pembelajaran dalam talian hanya terbukti apabila capaian internet dapat dinikmati secara meluas sama ada di bandar dan pedalaman. Terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam mengoptimumkan pembelajaran dalam talian melalui sistem pendidikan negara. Pertama, kebelum kesediaan sepenuhnya. Pensyarah memerlukan masa dalam menyediakan bahan mengajar di samping meningkatkan kemahiran teknologi maklumat. Pelajar pula memerlukan capaian internet yang baik di kediaman masing-masing. Kedua, tahap penggunaan pembelajaran dan talian tidak sampai ke tahap optimum. Masih perlu memilih untuk mengaplikasikan kaedah bersemuka. Ketiga, memerlukan capaian internet yang lebih baik.
Pelaksanaan pembelajaran secara jarak jauh atas talian ketika penularan pandemik COVID-19 telah memberikan satu impak dan cabaran yang besar terhadap pelajar, terutamanya dari segi emosi dan mental. Sebagai contoh, pelajar harus mengharungi sesi pembelajaran secara bersendirian, mengakibatkan mereka berasa bosan dan terkurung disebabkan oleh tiada interaksi berlaku antara satu sama lain ketika proses pembelajaran. Oleh itu, para pelajar terpaksa berdepan dengan tekanan, kerisauan maupun kemurungan. Terdapat segelintir pelajar yang menghadapi masalah keluarga ketika pembelajaran jarak jauh atas talian dari rumah menjadi punca mereka mengalami tekanan emosi dan masalah mental. Misalnya, ibu bapa dan adik-beradik yang tidak memahami keadaan pelajar yang terpaksa mengharungi kelas secara maya membuatkan proses pembelajaran pelajar terjejas. Selain itu, ibu bapa yang sering bergaduh juga menyebabkan pelajar tertekan dan kemurungan. Pembelajaran melalui skrin komputer atau pakai chat lebih memenatkan berbanding dengan pembelajaran secara dalam kelas. Penggunaan skrin komputer yang terlalu lama akan memberikan kesan terhadap kesihatan mental, fizikal, emosi dan juga sosial, terutamanya apabila pelajar tidak dapat menggunakan komputer secara seimbang. Akibatnya, para pelajar tidak boleh melihat pembelajaran itu secara positif. Seterusnya, konsep Ihsan juga dapat dikaitkan dengan kesan pembelajaran jarak jauh atas talian terhadap pelajar kerana ia selari dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri, iaitu melahirkan insan yang seimbang dan berjiwa mulia. Insan atau juga disebut manusia ialah makhluk yang istimewa kerana mereka dapat berfikir secara terbuka untuk menerima ilmu. Menurut pandangan Islam, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini yang diberi akal fikiran untuk melaksanakan ibadah dan berkhidmat kepadanya. Di dalam Islam, ilmu fardu ain merupakan ilmu yang wajib dilaksanakan dan ilmu fardu kifayah ialah ilmu yang wajib dituntut oleh segelintir masyarakat. Menuntut ilmu merupakan ilmu fardu ain. Sejak wujudnya wabak pandemik COVID-19 ini, terdapat perubahan berlaku dalam kehidupan seorang insan yang bergelar pelajar. Misalnya, pelajar perlu menjalankan tugas sebagai seorang pelajar di rumah kediaman masing-masing. Perkara ini sedikit sebanyak dapat mengganggu mereka menuntut ilmu secara serius kerana tiada tempat khusus khas untuk belajar di rumah. Kesan pembelajaran jarak jauh atas talian ini memberi cabaran kepada seorang insan itu untuk mencapai kesejahteraan diri. Antara ciri bagi mencapai kesejahteraan diri ialah mempunyai daya intelek yang tinggi. Ini kerana ia memberi kesukaran di kalangan pelajar yang ingin berkomunikasi antara satu sama lain untuk menyelesaikan tugas yang diberi. Di samping itu, pelajar juga sukar untuk berjumpa dengan pensyarah mereka jika ingin mengadakan sesi konsultasi tentang sesuatu pelajaran yang mereka tidak faham. Oleh itu, kesejahteraan diri sukar dicapai bagi seorang insan bergelar pelajar berikutan dari pelbagai halangan ini. Selain itu, kita perlu mengetahui adakah kesan pembelajaran ini dapat memupuk seseorang itu untuk mengamalkan nilai integriti. Integriti bermaksud kejujuran dan ketulusan. Tambahan lagi, nilai integriti ini bererti sebagai sikap jujur, amanah dan mempunyai amalan moral yang tinggi bagi seseorang individu. Seseorang pelajar itu perlu memiliki nilai integriti dalam diri bagi mematuhi matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Pelajar cenderung untuk tidak melakukan kejujuran ketika mereka menghadapi peperiksaan di atas talian ini. Ini dapat dibuktikan apabila mereka melakukan peperiksaan tersebut tanpa diawasi pensyarah di hadapan mereka. Mereka akan cenderung untuk berbincang bersama rakan sekelas mereka di atas talian kerana mereka merasakan ini adalah peluang untuk mereka mendapat keputusan yang baik. Nilai integriti yang selama ini diterapkan dalam diri pelajar lama kelamaan terhapus akibat daripada cara pembelajaran ini kerana hasil markah yang diperolehi oleh mereka tidak tepat dan pensyarah tidak dapat menilai sejauh mana aras kebolehan pelajar tersebut. Kesannya, sesebuah negara itu gagal melahirkan masyarakat yang mempunyai sahsiat terpuji akibat dari penghapusan memupuk nilai integriti dalam diri kerana tidak bersikap jujur. Kesan daripada ketidakjujuran ini dapat memusnahkan sesebuah organisasi dan institusi pada masa akan datang jika seseorang individu sudah tidak lagi mengamalkan nilai integriti sejak mereka berada di peringkat pengajian tinggi lagi. Antara yang terkesan dengan gejala wabak COVID-19 termasuklah para pelajar institusi pengajian tinggi di Malaysia.
Antara kesannya terhadap para pelajar termasuklah pelajar terpaksa menjalankan aktiviti pembelajaran secara atas talian di rumah masing-masing. Namun begitu, kita telah melihat pelbagai rintihan oleh para pelajar tentang masalah yang dihadapi oleh mereka dalam menjalani pembelajaran atas talian seperti menghadapi tekanan dalam menyiapkan kerja khusus pada masa yang ditetapkan atau masalah untuk memahami apa yang diajar oleh pensyarah secara atas talian. Antara langkah yang boleh diambil oleh para pelajar bagi menangani masalah untuk memahami apa yang diajar oleh pensyarah ialah pelajar boleh mewujudkan pembelajaran secara berkumpulan sesama mereka bagi membolehkan perbincangan dan bantuan dapat dilangsungkan dengan lebih efektif. Terdapat banyak kelebihan belajar secara berkumpulan seperti dapat menambah ilmu pengetahuan dan semasa perbincangan, pelbagai idea dan pendapat akan tercetus hasil daripada perbincangan yang dilakukan. Pendapat-pendapat tersebut merupakan pengetahuan baru untuk kita. Selain itu, belajar dalam berkumpulan juga memudahkan kita untuk memahami sesuatu tajuk pelajaran. Selain itu, bagi menangani masalah tekanan dalam menyiapkan kerja khusus pada masa yang ditetapkan, pelajar boleh membuat senarai bertulis untuk menyenaraikan perkara yang perlu dilakukan. Sebagai contoh, senarai bertulis yang terdiri daripada senarai kerja khusus berserta dengan tarikh-tarikh penting bagi memastikan pengurusan masa lebih teratur dan sistematik. Terdapat pelbagai kebaikan dalam menyediakan senarai bertulis seperti pelajar dapat memberi keutamaan kepada kerja yang perlu dihantar terlebih dahulu dan memastikan pelajar tidak terlepas pandang pada tarikh-tarikh penting. Pembelajaran atas talian sebenarnya bukan sahaja menuntut disiplin tinggi di kalangan pelajar kerana ibu bapa juga memainkan peranan penting demi memastikan anak-anak mereka mampu mengadaptasi situasi norma baharu sejak negara dilanda wabak COVID-19. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan yang penting bagi memastikan para pelajar dapat belajar di dalam suasana yang lebih selesa dan nyaman. Ibu bapa bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan yang mencukupi buat anak mereka seperti menyediakan meneja belajar, kemudahan internet dan bahan pembelajaran yang mencukupi agar anak mereka lebih bersedia untuk menjalani kelas di rumah masing-masing. Ibu bapa juga haruslah menjadi lebih memahami dan tidak membebankan para pelajar dengan kerja rumah yang terlalu banyak. Tambahan pula, ibu bapa haruslah memberi perhatian penuh dan sentiasa memberi sokongan moral kepada anak mereka dalam menjalani proses pembelajaran atas talian bagi mengurangkan tekanan dan bebanan mereka. Antara langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa termasuklah memperbaiki interaksi dan komunikasi, amalan keibubapaan, keterbukaan dan penerimaan kerana ia terbukti mampu merangsang anak untuk berjaya dalam pelajaran. Penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak adalah amat penting kerana ia bukan sekadar memperbaiki akhlak, moral dan pencapaian akademik anak sahaja, malah lebih kepada menggalakkan kepada perubahan tingkah laku yang lebih baik dan penyesuaian anak mereka dengan norma baru kehidupan. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap pengajar ialah menyediakan garis panduan khusus yang lengkap dengan informasi yang penting bagi membantu pelajar untuk mengetahui aktiviti yang akan dijalankan oleh mereka sepanjang pembelajaran di atas talian dilaksanakan. Seterusnya, pihak pengajar boleh menggunakan sistem telekomunikasi dan pelbagai platform digital serta aplikasi e-learning bagi memudahkan urusan penyampaian dua hala antara pengajar dan pelajar. Misalnya, pihak pengajar boleh menggunakan aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram untuk menyampaikan maklumat, peringatan, arahan dan info-info penting kepada pelajar. Manakala penggunaan platform digital seperti Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Webex pula membolehkan pihak pengajar menyampaikan pembelajaran secara langsung dengan pelajar. Selain itu, pihak pengajar hendaklah mengambil kira tentang kekangan yang dihadapi oleh pelajar terutamanya tinggal di kawasan pendalaman dan tiada capaian internet ataupun akses internet yang sangat terhad. Pihak pengajar boleh menggunakan rakaman audio ataupun rakaman video dan dikongsikan kepada pelajar melalui medium seperti Facebook ataupun YouTube. Pengajar juga boleh menggunakan media seperti email dan pesanan ringkas bagi pelajar yang tiada capaian internet yang stabil. Pada waktu pandemik COVID-19 ini, kehidupan manusia telah banyak berubah ke arah norma baharu. Kerajaan telah mengarahkan perintah kawalan pergerakan di mana setiap individu yang tidak mempunyai peranan khusus dalam perkhidmatan utama perlu berada di rumah masing-masing. Antara yang terkesan ialah para pelajar. Setelah dikaji secara teliti, pembelajaran jarak jauh atas talian ini banyak memberikan hasil yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Misalnya, seperti objektif yang telah dikaji melalui kesan pembelajaran jarak jauh atas talian banyak memberi keputusan yang negatif kepada para pelajar. Kesan daripada tekanan emosi yang dihadapi pelajar juga memberikan keputusan yang tidak memuaskan untuk seseorang menjadi insan yang seimbang dan berjiwa mulia.
Oleh itu, kerajaan khususnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi bertanggungjawab untuk merangka satu polisi jangka panjang bagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara maya atau atas talian demi kebaikan semua pihak terutamanya pelajar. Tambahan pula, semua pihak haruslah bekerjasama dan berganding bahu dalam menghadapi norma baharu ini agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara rasional.